marilah kita sama-sama menambahkan ketakwaan kita dengan sebenar-benar takwanya. Di hari Jumaat yang mulia ini, marilah kita sama-sama mendengarkan satu ibadat yang wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga wajib bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadar kemampuannya, yaitu ad-da'wah. Dakwah yaitu mengajak manusia kepada jalan al-haq. Itulah dakwah Islam. Ulama membagikan makna dakwah kepada tiga makna atau tiga erti. Satunya dia panggil dakwah tu ammah, dakwah dengan secara umum. Dakwah dengan secara umum ni memberi arti mengajak manusia kepada satu mutalamak tertentu. Kalau orang kerja syarikat, dia ajak manusia pada syarikat dia. Orang jadi taksih haji, dia ajak orang pada buat haji sekali dengan dia. Itu panggil dakwah juga. Yang kedua dia panggil dakwatul khair, mengajak manusia kepada buat baik. Itu dia panggil dakwatud diyanah, dakwah agama-agama dalam dunia. Sebab setiap agama dia mengajak manusia kepada buat baik. Sebab itulah kalau kita bercakap dengan orang Buddha baik, orang Kristian baik, orang Yahudi baik, dia jawab hal tu ya. Tiap-tiap agama mengajak manusia suruh buat baik, dia kata. Itu dia panggil dakwatud diyanah. Dan dakwah satu lagi iaitu dakwatul haq, mengajak manusia kepada kebenaran. Itulah dakwatul Islam. Dengan maknanya dakwah Islam dan dakwah mengajak manusia kepada al-haq, mengajak manusia kepada benar-benar. Maka tak dapat tidaklah al-haq tu min rabbik. Al-haq min rabbik, benda-benar tu benda datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan maknanya kalau tidak datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dakwah tu bukanlah dakwah Islamiah. Dakwah Islam tak ada kira lah kita mengajak. Kalau ajak orang semaya pun, mari semaya mengikut Allah Ta'ala suruh kita semaya. Ia dicontohi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah dakwatul haq. Kalau kita semaya bukan Allah Ta'ala, bukan contoh daripada Nabi, maka itu bukan dakwatul haq. Jadi hari ini saya nak cuba bawa dakwah tentang sejarah. Sebab benda ni saya dah cakap mari lama dah. Dan banyak duk jadi keliru bila kita dengar daripada orang-orang yang pergi dakwah rung belakang ni. Nah, sama ada dakwah dengan jemaah apa ni? Dengan kita saik kita baik, dengan lain-lain pun baik juga. Duk jadi keliru masalah dakwah. Setengah-setengah tu dia kata dakwah kita ni 30 tahun dah. Kita nak pergi dakwah cerita ni 30 tahun dah kita dah dengar. Saya nak cuba betul pada kita sini supaya anak cucu kita lihat belakang itu tak keliru. Dakwah Chiang Rai, bila sebut dakwah Chiang Rai ni mula daripada tahun 2525 akhir-akhir. Dan saya mula dakwahnya tahun 2536. Jadi sampai kelon itu baru 28 tahun. Tak sampai lagi 30. Nah, itu dari segi sejarah. Maka dakwah ni adalah satu benda yang sangat penting. Itu di segi sejarah tu tak jadi pelik lah, supaya kita betul itu saja. Nah, kata penting tu kita tengok di segi kelebihannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin khairum min humurin ni'am. Kita dakwah orang kafir seorang boleh dapat hidayah seorang lebih baik daripada unta merah. Jadi kalau Allah ni kelebihan tu kepada ahli-ahli dakwah kita semua di negeri kita ni,
Sama ada tuai dia pergi ataupun dia tak ada pergi. Kalau dia tak pergi pun saham dia siapa? Boleh kata orang petani kita ni, siapa saham semua dakwah kita, Kok Chiang Rai dan Isan ni. Siapa belaka sekut samah tu siapa belaka. Boleh dia kata pahala tu boleh bagi pada puak kita. Learning 20 orang lebih dah budak-budak hak tamat ngaji di tempat kita boleh kelik ngajar sana. Boleh jadi guru sana. Orang Mong boleh jadi guru dah. Orang Akar boleh jadi guru dah. Orang Lisa boleh jadi guru dah. Orang Musa boleh jadi guru dah. Nah, mana setiap pau di Chiang Rai tu boleh klik jadi guru berlaku anak cucu dia. Hasil daripada gerak dakwah kita di petani ni. Itu satu kita boleh catat buat sejarah taruh. Kalau kita pergi masa 25 tahun, 26 tahun dulu, kita boleh tengok orang-orang biasa kidah dulu tu semaya dalam rumah buluh. Dan pernah berlaku pada masa tu kita semaya di Pong Pakan bawah pokok pukul 5. Ustaz Mak Lae jadi terimeh. Tengah-tengah duduk semaya, anjing mai duduk atas jadah. Nak kayak masa 25 tahun dulu. Anjing mai duduk atas jadah, terimeh lagi. Babaji lakoh naik hidup, gati jadi terimeh. Kerana masa tak ada masjid, tak ada apa lagi. Kita semaya buah kayu ya lah. Tempat teduh mana kita semaya situ. Teduh mana semaya situ. Itulah keadaan dakwah kita di sana. Sampai ke hari ini bagaimana yang kita cerita tadi. Katanya setiap pau tu boleh klik jadi tok guru belaka dah. Lelaki dan juga perempuan. Maka dakwah tu kita berdoalah supaya jangan jadi putus. Nah, jangan jadi putus. Kita kena gerak dakwah semua. Gerak dakwah semua. Dengan sebab itulah setengah-setengah orang kafir tu dia rasa gerung dah tengok kepada dakwah kita lah ni. Nah. Dan kalau kita pergi zaman lah ni, dan juga kita pergi dengan zaman dulu, dua-dua zaman tu kalau kita pergi tengok, kita sendiri pun berasa kagum. Berasa kata tak seka nak jadi serupa dengan Allah ni. Nah, kau dulu kita datang masjid buluh semaya atas tanah, lah ni tu masjid batu semua dah. Asrama budak dulu duduk atas tanah dalam buluh, basah buluh, lah ni duduk asrama 2 lapis, 3 lapis dalam ni budak-budak kita. Budak mualah ada lah ni tu. Dan alhamdulillah guru kita pun tak beberapa orang yang sanggup hijrah daripada petani hidup tanglak dek nun dah. Hidup jadi orang dek nun dah lah ni. Jadi masya-Allah. Itulah lebih kurang tentang masalah dakwah kita masa dulu dan sekarang. Sidang Jumaat jadi hormati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tentang kelebihan dakwah ni kita kena ingat. Allah Subhanahu wa taala ada sebut dalam Quran yang menunjuk di atas wujubiha. Nah, ala kulli muslim. Menunjuk di atas wajibnya dakwah setiap orang muslim tu ada dalam 14 surah dalam Quran. 14 surah dalam Quran mengandungi sebanyak 24 ayat. Yang ayat yang menekan suruh kita ni dakwah. Nah, sebab tu alhamdulillah dengan tekannya daripada ayat-ayat ni lah membuat pada jemaah kita di sini tak berhenti-berhenti dalam masalah dakwah ni. Tak berhenti-berhti. Dan bantuan sokongnya daripada orang kita pun tak ada berhenti-berhti. Sampai ke hari ini alhamdulillah. Sekolah yang kita ada di Ban Huai tu nama dia sekolah Sivilai Witya. Kena bakal belanja lah ni 200,000 sebulan. Bakal belanja sekolah 200,000 sebulan. Maka alhamdulillah daripada Ar-Rahmah Malaysia dia sanggup 150. Dan orang petani kita ni 50. Jadi cukuplah 200,000 boleh duduk berjalan sekolah kita sampai ke hari ini. Dan cita-cita kita alhamdulillah bagaimana cita-cita yang dibawa oleh almarhum Ustaz Abdul Wahab yang selalu duduk di dakwah dengan kita dulu. Dia kata kita akan jadi Sungai Mekong tu tempat ambil wuduk.
Sungai Mekong tu kita nak buat jadi tempat ambil wuduk dia. Maka sekarang ni kalau kita tengok keadaan tu alhamdulillah. Nah, orang di tepi-tepi Sungai Mekong tu banyak masuk Islam dan boleh ambil buat apa dia ni? Buat ambil wuduk sungguh-sungguh di situ. Maka alhamdulillah. Sebab itulah dalam masalah dakwah ni dia tak boleh nak kerja seorang. Nah, dia kena kerja dengan berjamaah. Kita nak kerja seorang tak boleh. Sebab tu dengan kerjasama di kalangan puak-puak kita ni, insya-Allah taala kita boleh bekerjasama dalam bidang dakwah. Dan satu hadis lagi yang dengan maksudnya kelebihan dakwah ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabdanya, orang yang dapat hidayah dengan sebab kita seorang itu adalah lebih baik daripada isi dunia, ambil daripada tari naik sampai pada tari jatuh. Itu kelebihannya. Maka sangat besarlah kelebihan. Dan pengalaman saya dalam bidang dakwah ni adalah satu kelebihan lagi, iaitu orang pekat rendah macam kita boleh kerja. Adapun kalau mengajar, tak dapat tidak kena mengaji dulu. Kena jadi cikgu dulu baru nak boleh mengajar. Adapun dakwah ni tak mesti kita jadi cikgu. Ya boleh dakwah belaka dah. Sebab berdasar pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah. Mungkin menyampailah apa yang mu dapat daripada aku ni walaupun satu ayat. Tak mungkin kita tak boleh satu ayat lah itu. Kita ni boleh belaka satu ayat. Boleh belaka. Sebab tu kelimah yang guna dalam dakwah, kelimah yang paling mudah sekali. Kalau Nabi SAW dulu, semasa dia dakwah, dia hantar surat, dia tulis mana? La ilaha illallah anna Rasulullah. Banyak tu ya dakwah, tak ada kena kecek banyak, tak mesti pandai cakap, pandai kepada. Kecek banyak tu ya. Kerana orang nak masuk Islam sore-sore tu dengan hidayah Allah, bukan dengan kita dah. Bukan dengan pandai kita dah, dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita berjumpa dengan seorang doktor, 4-5 minggu baru ni, bulan dulu baru ni. Baca Quran boleh doktor, kecek Melayu boleh, baca Quran boleh, baca Qur'an Allah boleh, baca Fatihah boleh, tapi tak jadi Islam. Tak ada jadi Islam. Tahu tak? Lepas tu kita bandingkan baru ni, raya haji baru ni, kita pergi ke Chiang Rai. Ada seorang sedega Tumpung Getah. Mari semaya raya dengan kita di Mepau. Sudah semaya raya pun sudah sejak, pergi duk kecek dengan dia. Dia kata dia kena ke Islam. Dia kena ke Islam. Kita pun orang kena ke Islam, tak ada apa lalu kita. Supaya pisah dah, koyok perak pun mulut lalu. Hajar mengucap. Masuk Islam 2 laki bini. Dia kata, ya kena ke Islam tu, kerana Allah ni 20 kelamin duk motong getah dia. Orang selatan kita semua, orang Islam belakang. Tani, jalan, nara, orang sini duk motong getah dia 20 kelamin. Dalam 20 kelamin ni, seorang pun tak mabuk. Cut dia tarik dengan Islam. Dia kata tak support dengan orang dia. Dia kata kalau 20 orang, nak cari seorang yang tak mabuk, tak ada. Mabuk semua kalau 20 orang. Ni orang Islam ni 20 orang, seorang pun tak ada yang mabuk. Ini cut kelebihan orang Islam. Sebab itu saya kata tadi, dakwah ni tak mesti orang ngaji banyak. Sebab tu saya berketebah pada hari itu, saya royak kepada orang kita yang pergi motang sana tu, kata demo mai duduk sini tu jadi da'i belaka. Demo ni orang dakwah belaka tak mai duduk sini ni. Tak ada kena kecek apa dah dakwah ni. Kita tunjuk akhlak Islam yang sini kata. Nah, pak ada setengah-setengah tu, ya ada lagi lah. Muka orang pergi motang, mungkin orang ngaji. Ada isap rokok, ada apa tu, ya ada lah tu. Cuma agak tak minum orang kita ni lah. Saya pun wilayah tu tu kata ni, sekadar kata kita tak minum lah kata. Ada orang masuk Islam dah. Lepas tu kalau kita tak isap rokok, lebih lagi ya. Nah, lebih lagi tak orang masuk Islam lebih. Nah ada. Oh, dia pun nampak buat-buat kita sana. Dan benda ni kenyataan. Kita pernah
Hatta budak kita tanya dulu. Pergi ngajar tadika di Chiang Saeng, di Wiang Saeng. Pergi ngajar tadika sana. Orang tahu anak. Nawi anak dia. Hak tina dengan dia tu supaya ibu tangan dengan clicking, banding jauh. Comel lagi, putih cukup. Kalau jatuh kita dekat hitam lagi, tak apa lagi. Lebih dia, tapi dia tahu awi. Nikah. Nak hajam kecak tua tak saya masuk Islam, tak saya masuk. Mau hatina pun tak saya masuk. Tanya apa boleh anak bui? Boleh anak bui masuk Islam dan bui kat Islam. Sedangkan dia sendiri tak say kat Islam. Dia kata, sining dia kata dalam ampening ni nak cari tak temu orang muda supaya dengan ni dia kata. Kata apa? Judi tak main, arak tak minum, rokok tak isap. Nak cari seorang tak boleh dalam apa ni kata. Orang muda supaya dengan ni. Jadi dengan sebab tak isap rokok, dengan sebab dia tak main judi, dengan sebab dia tak minum, siapa dia beri anak? Kena kepada sikap Islam. Sikap Islam ni sikap yang disetujui, dikenal oleh orang-orang yang bukan Islam. Yang siapa lah ni, yang saya royak sana saya tak sebut nama lah. Kaya dia Masya Allah. Boleh buka barisan kereta tua di Chiang Rai. Mudah tanya dulu dia. Buka saya kat tua, kereta tua, saya kat tua di Chiang Rai. Dia buat kereta tua maju dia. Belum ada Covid ni lah. Sebab dia cakap Melayu. Pak orang ada jalan sana banyak, dia orang Malaysia. Jadi maju. Dia boleh buat jadi hidup. Itu orang kata kelebihan kita orang-orang Islam. Sebab tu kita lah ni, janganlah kita nafi tubuh kita ni kata aku tak pandai dakwah, aku tak lagi dakwah, aku tak kuasa nak dakwah. Jangan kita tolak tubuh kita gitu. Jadi kita boleh berlaku, cuma nanti peluang. Nanti peluang, ada luar bila aku nak pergi, ada luar bila aku nak ikut sama dalam kerja dakwah ni insya-Allah. Dengan apa-apa saja kita tak kiralah. Kita boleh pergi tengok tentang dakwah kita ni. Masya-Allah. Dan satu lagi yang kita pergi baru ni. Kita bawa ni saudara kita Yusuf ni. Tok dia bukan Islam, tak nak masuk Islam. Mak saudara tak masuk Islam, waris dia tak nak pergi masuk Islam. Dia seorang masuk Islam. Dengan sebab apa dia masuk Islam tu? Pak dia tu mabuk, bedil bini dia. Dia sendiri. Mati kedua, tinggal anak tu. 3 orang tinggal anak, kita ambil mari seorang duduk pegang sini. Lepas tu tok dia ke apa dia? Tak nak pergi masuk Islam. Dengan takdir Allah SWT kita pergi baru ni tu, sepupu dia royak ke Yusuf ni kata tok dia tu nak tengok dia. Tok dia ni pula duk boleh makan tak boleh makan. Kadang-kadang beras tak ada, tak boleh makan nasi. Susahnya. Kita pergi. Ada beras ada mau khairat tak kereta, mama ada mau khairat tak kereta kita nak pergi dakwah tu. Pergi ke dia. Hajar mucak dia masuk Islam habis. Bawa saudara dia, sepupu dia, waris-waris dia masuk Islam habis. Bawa pergi semaya raya ni sekali dengan kita di Mepau pada raya baru ni. Itulah nak wayak kata tak ada payah masalah nak hajar mucak orang Islam, tak ada payah. Bila tu kanak nak jadi Islam dia jadilah. Nah, lepas tu nak jadi molek aku nak apply lagi tu duduk di bawah jaga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah taala. Maka akhir sekali di segi dakwah kita ni, nah, kita jangan terlupa kita duduk rumah pun kita kena niat. Niat kata bila masa dua aku ni aku nak pergi dakwah sekali. Nah, tak pergi jauh pun kau dekat ni pun kita dah dakwah juga. Kalau kita tak dakwah dah, tempat kita ni pun teruk juga kalau kita tak dakwah. Nah, siapa di Kuha Sebayoy dalam wak ni ada siapa ke tokoh Melayu. Berala Melayu ada dalam gua wak Kuha ni. Tokoh Melayu tu belik serba, pakai serba, pakai piyah. Duk sekali dengan tokoh kafir. Lepas tu orang Melayu duk pergi puja banyak dia tanya tok teh dia sampak tok teh dia gitu. Orang Melayu banyak mari puja dia tu. Orang Melayu tu apa ni? Gulung rokok daun, sirih pinih, lamak
perlu mak kita tak dapat berala Melayu tu. Kita dapat berala Melayu. Itu nak kata bila kita ni tak ada dakwah, nanti kita akan ditelan oleh orang-orang kafir. Dan dakwah lah jalan satu nak buat kita ni berjaya dalam dunia dan akhirat. Nabi Musa alaihissalam, zalimnya Nabi Musa alaihissalam, zalimnya Firaun di zaman Nabi Musa alaihissalam tu, sehingga dia bunuh tak kira lagi. Orang perut besar dia bunuh pada tahun tu. Nak ayat kata tak siapa lagi sujud zalim orang kafir. Bunuh orang perut besar tu tak siapa lagi sujud zalim dia. Sujud zalim orang kafir ni bila Islam riwayat ke dia tak terima tu baru siapa sujud zalim. Maka bila dia siapa sujud zalim itulah Allah Taala nak turun bala atas dia. Bagaimana Firaun? Bila Tuhan kata izhaba ila Firaun wa qula qaulan layyinan. Allah Taala perintah pada Musa dan Harun supaya pergi dakwah Firaun. Lepas tu pergi kecek dengan dia dengan cara lemah lembut. Kita tak kena kasar dalam Islam kita, lemah lembut ya. Bila Musa dan Harun pergi dakwah Firaun, Firaun tak terima. Bukan tak terima saja, nak bunuh Musa pula, Ahmad nak bunuh pula. Barulah Allah Taala turun bala, tenggelamnya Firaun dalam laut. Setiap kaum, sama ada kaum Nabi Nuh dan kaum Nabi mana, setelah mana Nabi dia dakwah habis dari orang kafir, Allah Ta'ala baru turun bala. Zaman kita pun seperti juga insya-Allah. Kalau kita bakal bangun dakwah semua orang kafir sebab kita, barulah Tuhan nak turun bala di atas orang yang tak terima. Tuhan balas baik pada orang yang terima dan balas tak baik pada orang yang tak terima. Kita boleh tengok kenyataan hak baru. Kenyataan hak hari ni. Hak baru hari ni Tuhan tak ada lagi, kita boleh kita tanya. Bagaimana Cawalid? Jemaah kita masuk dakwah dia dalam sepa. Tapi di dakwah dalam hang rap rong dia tekah jadi Perdana Menteri dulu. Bui kacau dia, bui surat dakwah dia. Dia kata ana dia ni bapa Islam dah gini nalik dia. Tak apa lah. Kita tak apa. Tujuh terima tak terima kita tak boleh tekan, tak boleh paksa. Sekadar kata beri surat kita ke dia. Lepas waktu tak lama jatuh dia jadi ni. Tu nak turun bala atas dia. Banhan masa dia jadi, kita pergi dakwah di Subhanburi. Dia tak ada, tapi beri surat ke kakak dia. Beri surat kakak dia. Kakak dia siapa ke Banhan. Banhan tak terima. Jatuh Banhan. Tak boleh nak jadi Perdana Menteri. Taksin sendiri, masa dia pergi percum Perdana Menteri Sancon di Chiang Rai. Ustaz kita 3 orang di Chiang Rai, Ustaz Asad, Ustaz Din dan juga Ustaz Mat. Bui surat dakwah ke dia. Dia tak terima Islam lagi, mana dia jadi Tuhan bala atas dia hari ni. Akhir sekali APC, masa dia mari buka jalan silin jalan, dia buat perintah di Retak Prasad. Babaji dia duduk sekali dengan dia, beri surat dakwah ke dia situ. Maka jatuh, dia tak boleh nak naik. Jadi apa lah. Itulah hikmat dalam kerja dakwah yang Allah Ta'ala tak beritahu Rusia ni kepada orang kafir. Kalau dia tahu, dia tak boleh dakwah dah. Sebut tentang dakwah, dia igat lah kalau dia tahu. Tapi hikmat ni, kalau ada mata gelap lain ni pun tak apa, dia tahu sekat dia. Sebab apa? Tuhan tak boleh tahu. Tuhan tak boleh tahu benda ni kepada orang kafir. Dia pun tak apa, dakwah, tak apa. Cuma lek kita je jadi tak jelas lagi benda tu. Sebab tu kita tak terima kerja tu. Nah tu. Sebab tu insya-Allah kita kena kerja dakwah ni wisapa mana-mana. Tak mesti kena pergi dengan saya. Nampak tu? Sendiri pun boleh buat, tak ada apa dakwah. Dan tak mesti pergi ke Chiang Rai. Sini orang kafir pun dah boleh saya nak dakwah. Nah tu, boleh dakwah belakang. Nah, itulah saja untuk kita minggu ni insya-Allah taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat til ahya'i minhum wal amwat. La ilaha
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala azza wa jalla wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Sidang jemaat yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertambahlah lagi kita akan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita beramal dengan persediaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam nak menghadapi dakwah dia kepada masyarakat. Sengaja Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya buat siap sedia, supaya kita nak kerja apa-apa tak, orang panggil oprom. Tapi kerja Nabi ni Allah Ta'ala oprom sendiri, kerana benda ni benda besar, benda besar sebesar-besarnya. Sebab tu Allah Ta'ala dia oprom sendiri Nabi. Setelah dia perintah qum fa'anzir, perintah ni kepada Nabi dan kena pada kita semua. Itu tanda kata wajib dakwah. Qum bangun, fa'anzir itu serta dengan kita pergi dakwah. Bangun cerita ngaji. Kalau kata taklim tu mengajar, duk takrisi mengajar, atau mengajar dakwah juga. Nah, ya dakwah ni yusuk sampai ke bebel tu dakwah juga. Dakwah tu, dakwah juga mengajar orang semaya. Tapi nak ayat tu hak besar, hak perintah besar ni, qum fa'anzir, bangun kena pergi. Hak ni hak 100% di segi dakwah. Sebab tu bila kerja ni kerja besar, kena sedialah kita ni, kena lasaklah kita ni, kena warm lah kita nak pergi dakwah ni. Dah itu. Mula-mula sekali wa rabbaka fakabbir. Tu mula-mula sekali. Kepada Tuhan engkau hendaklah engkau memperbesarkan. Nak kerja dakwah kena besarkan Tuhan dulu. Jangan duk besarkan orang tu, besarkan orang ni, besarkan orang tu, besarkan orang ni. Hak ni tak jadi, tak awak dakwah dia. Tak jaya dakwah dia. Kena wa rabbaka fakabbir. Tak takutlah bila wa rabbaka fakabbir. Jumpa dengan tahangku wisurak, jumpa dengan sedadu wisurak pergi naik tanpa wisurak. Nampak tu? Tak ada takut pun sebab kita kerja dakwah. Bagaimana Abdul Rahman Antong di Watboat, Amper Watboat. Dia naik pergi dakwah. Orang ingat dia, tanya, "Mung mari dakwah ni piye suruh mung?" Allah suruh dia kata. Allah suruh. Habis. Lemah lah orang kafir, lemah. Apa? Lepas tu orang nak warna dia ni. Allah suruh tak boleh pergi dah dia. Okay, Allah suruh. Apa? Nah, itu mana wa rabbaka fakabbir. Wa siyabaka fatahhir, dan pakaian engkau hendaklah engkau bersih. Pakaian kena bersih. Hasani enjing beki enjing bingagah wa rabbaka fakabbir. Lepas tu podi lah. Ya kena podi molek juga, podi tak molek orang tak naik. Nah, kalau kita buat kereta, ambil kereta kayu getah tu mari nak buat orang dia nak naik. Jadi pakaian pun dia kena molek juga. Maka pakaian jangan pakai pakaian hak haram, jangan pakai pakaian hak najis, jangan kita pakai pakaian hak subhat. Karena itu dasar homofilia. Ada katanya kita nak masuk kandang kambing kena tebak, nak masuk kandang lembu kena tebah. Hak tu bikiofili, tak sanggup paut dengan hak Nabi kita dah tu. Kalau waktu tu nak dakwah orang buat pakai seluar jin, kita nak pakai seluar jin. Nak dakwah orang pakai topi, kita pakai topi. Itu mengikut Machiavelli. Kita kena ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi Rom tengah duk kedebak, Persia tengah duk kedebak. Nabi tak pakai tiru Persia, Nabi tak pakai tiru Rom, Nabi pakai dia. Pakai Islam. Nah, kita ni tak boleh kelipat tengok orang maju nak turut ilmu. Jadi terlupakan Nabi kita. Sebab tu kita ingat,
pakai supa dalam Islam ni, pakai supa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada orang supa di dunia mereka Nabi. Siapa dia lagi nak ada supa lebih dari Nabi? Tak ada. Nabi tu orang pakai supa sekali. Nampak tu? Bukan Amerika kalau lah ni, bukan Rusia, bukan Cina. Islam pakai supa sekali. Nah, itu dua. Yang tiga, warujza fahjur. Segala maksiat kita kena tinggal. Di dakwah kata buat maksiat kata tak boleh dalam Islam. Maksiat kena hijrah, terutama sekali maksiat syirik. Tak boleh campur langsung dengan kita nak jadi orang dakwah ni. Wala tamnun tastaksir. Janganlah kita pergi dakwah bui dakwah dia dengan ada satu timbal balik nak harap apa-apa daripada dia. Orang panggil tak ada ikhlas. Kita dakwah kena ikhlas, semata-mata kita nak bawa Islam ke dia. Tidak ada harapan kita nak dia tak ada. Akhir sekali, wa li rabbika fasbir, dan kerana Tuhan engkau hendaklah engkau sabar. Kita kena sabar kerana Tuhan dalam kerja dakwah kita ni. Tak boleh sabarkan orang itu kerana orang ni. Sebab kita sabarkan orang itu dia habis. Sabarkan orang ni pun dia hilang. Kita sabarkan Allah tak hilang sampai ke hari kiamat. Itulah kita kena sabar insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum al amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus salah.